Lebah merupakan sejenis serangga terbang sosial yang hidup berkelompok dan lebih dikenali kerana peranan mereka dalam mengahwinkan bunga, menghasilkan madu dan juga lilin lebah. Terdapat kira-kira lebih 16,000 spesies lebah dikenal pasti dalam 7 keluarga biologi diiktiraf dan lebah-lebah ini boleh didapati di setiap benua kecuali Antartika dan di setiap habitat planet yang ada tumbuhan berbunga. Sebagai serangga, ia mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang kepak. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu dan pada atap rumah. Sarangnya dibina daripada lilin yang terdapat dalam badannya. Lebah memakan madu bunga dan debunga. Apabila tiba musim mengawan, lebah akan membentuk kawanan besar yang dikenali sebagai geriak dan terbang untuk membentuk sarang yang baru. Kitaran hidup seekor lebah dibahagikan kepada 4 peringkat, iaitu telur, larva, pupa dan lebah dewasa. Lebah dewasa terbahagi kepada 3 kasta utama, iaitu ratu, lebah betina produktif, raja, lebah jantan dan lebah pekerja, lebah betina tidak produktif. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada peringkat ini, lebah pekerja akan memberi larva makan debunga dan nektar. Nektar yang dikumpul oleh lebah pekerja sebahagiannya disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva bertukar kepada pupa dan seterusnya menjadi anak lebah. Sememangnya Allah SWT memuliakan keistimewaan lebah sehingga terdapat satu surah dinamakan An-Nan yang memberi maksud lebah, di mana ia menghasilkan madu yang menjadi penawar kepada manusia. Surah An-Nan dinamakan kerana mengaitkan tentang lebah yang diberi ilham naluri oleh Allah SWT untuk menyerap sari bunga dan buah-buahan serta menghasilkan madu yang mengandungi ubat bagi manusia. Kisah ini disebutkan dalam ayat 68 hingga 69. Ini merupakan sebuah kisah yang menakjubkan untuk memerhatikan dan merenungkan pelbagai keajaiban ciptaan Allah SWT serta menjadikannya sebagai bukti penunjuk tentang wujudnya. Maksud firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah. Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kemudian, makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau sukai, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dipermudahkannya kepadamu. Dengan itu, akan keluarlah dari dalam badannya minuman, iaitu madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia dari pelbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Rasulullah SAW juga berpesan agar seseorang itu berubat dengan madu dan Al-Quran. Maksudnya, ambillah atau menggunakanlah olehmu sekalian akan 2 ubat penyembuh iaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terdapat banyak hadis Nabi yang menjelaskan mengenai madu lebah. Contohnya, mengenai kisah seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah mengadu tentang saudaranya yang sakit perut. Nabi Muhammad SAW bersabda, dia hendaklah diberi minum madu. Namun lelaki tersebut datang semula mengatakan penyakit saudaranya tidak juga sembuh. Nabi Muhammad SAW menyuruh saudara pemuda itu terus minum madu sehingga 3 kali. Jawab lelaki itu, saudaranya telah meminum madu tetapi penyakitnya bertambah. Akhirnya Nabi SAW berkata, Allah benar dan perut saudaramu itu berbohong. Lalu Rasulullah SAW sendiri memberi minum lelaki tersebut dengan madu dan dia akhirnya sembuh. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah kejadian lebah. Yang pertama, madu itu merupakan penawar kepada manusia yang telah pun diulas secara teknikal oleh setengah pakar perubatan. Al-Makhri berkata ilmu perubatan moden telah menetapkan madu mempunyai beberapa faedah. Kandungan glukosa yang terdapat dalam madu lebih banyak berbanding dengan makanan lain.
Ia merupakan ubat yang penting kepada doktor seiring dengan kemajuan ilmu perubatan. Ia juga dapat diberi melalui mulut dan dapat juga diberi melalui suntikan pada jahitan di bawah kulit dan pada urat leher. Dapat pula diberi dengan sifatnya sebagai penguat dan pemberi makanan. Nombor 2 ialah Allah SWT memberi ilham dan bimbingan kepada lebah supaya membuat sarang di tempat tinggal di gunung-gunung, bukit-bukit berpohon dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Lebah juga mampu membuat sarang yang sangat kuat dan cermat. Lubang-lubang berbentuk heksagon dengan sisi yang berukuran sama. Sebahagiannya digunakan untuk menyimpan madu dan sebagainya yang lain untuk menyimpan lilin untuk menjadikan tempat merawat anak-anak lebah. Lebah membuatkan lubang-lubang sarang berbentuk heksagon supaya benar-benar rapat dan tidak ada celah kosong di antara lubang-lubangnya. 3. Madu lebah membuat tempat penyimpanan madu lebah dengan bentuk yang amat baik dan menarik sekali. Para ahli matematik merasa kagum ketika mengetahui perhitungan lebah yang sangat cermat itu dalam pengendalikan tempat penyimpanan makanannya. Nombor 4. Lebah adalah makhluk yang taat terhadap Allah SWT. Mereka mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Allah dalam mencari makanan, membangun sarang dan menghasilkan madu. Kesimpulannya, lebah dianggap sebagai salah satu ciptaan Allah yang memiliki banyak keajaiban dan kegunaan terutamanya kepada manusia. Kejadian lebah dipandang sebagai bahagian dari keindahan alam yang menggambarkan tentang kebesaran dan kebijaksanaan Allah. Lebah juga sering dijadikan contoh dalam ajaran Islam tentang bekerja keras, kebersamaan dan manfaat bagi kehidupan seseorang manusia.